Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafir amdiyal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur Alhamdulillah kita jumpa lagi pada hari ini. Sekarang Uncle berada di Teluk Likas, KK. So inilah view di Teluk Likas. Kalau kamu nampak di situ tuh ada Pulau Gaya. Sebelah tu lagi ada satu pulau, Pulau Sepanggar, dekat je dengan KK. Kalau tengok di belakang Uncle ada satu bangunan lagi, orang panggil bangunan Yayasan Sabah. So inilah keadaan semasa pagi hari di Teluk Likas KK. So pagi ini kita akan sambung lagi mengenai hibah. Siapakah golongan-golongan sasaran yang seterusnya selain daripada yang Uncle maklum sebelum-sebelum ni. Sebelum tu Uncle mau perkenalkan diri. Nama Uncle Sufian Ismail, merupakan pengamal perundangan syariah di negeri Sabah. So Uncle mau sharing, bukan mau iklan, bukan mau konsultasi, tapi mau sharing mengenai hibah. Golongan yang sepatutnya membuat ikatan hibah. So hari ini ada 4 golongan lah yang akan kita buat sesi soal jawab. Betul, ada 4 golongan lagi yang kita mau sasarkan. Kenapa dia perlu buat ikatan hibah? Okey, golongan pertama kita teruskan je lah. Okey, golongan pertama Uncle mau maklumkan adalah golongan duda, iaitu orang yang tidak ada isteri dan berhajat untuk mendirikan rumah tangga kembali, di mana duda ni mempunyai anak mungkin yang sudah dewasa, kan? Jadi persepsi anak-anak ini apabila bapa dorang ni mau kahwin baru, 80 hingga 90% menganggap isteri baru tu adalah kahwin dengan bapa mereka bukan kerana cinta ataupun kasih sayang, tapi disebabkan oleh harta yang ada pada bapa mereka. Jadi ikatan hibah ni adalah satu medium di mana persepsi itu dapat dikikis. Macam mana mau kikis persepsi duda kaya ni kahwin baru, bini dia mau orang Sabah panggil pok duit. Jadi apabila ikatan hibah ni di mana duda tadi itu menghibahkan harta-harta yang diperolehi semasa di dalam perkahwinan yang lama, yaitu dengan ibu kepada ada anak-anaknya tu, ini boleh mengubah persepsi anak-anak tersebut, disebabkan segala harta yang diperolehi semasa dengan ibu mereka itu telah pun dihibahkan kepada anak-anak. Jadi ini akan lebih mengeratkan silaturahim di antara anak tiri dengan ibu tiri, dan mereka yakin bahawasanya bini baru bapa mereka tu berkahwin memang kerana kasih sayang ataupun cinta, bukan kerana harta. Tapi hibah tu anak lama tu dapat bila? Sebenarnya kita boleh membuat hibah ni secara hibah mutlak maupun hibah bersyarat. Maksudnya hibah mutlak ni dia boleh serah harta tu directly. Yang kedua, dia boleh bagi hibah tu bersyarat. Contohnya rumah yang masih dalam loan mungkin. Sewaktu dia meninggal, rumah tu baru menjadi hak milik anaknya. Oh, jadi kalau duda dia mau kahwin lagi, orang selalu ingat orang tu mau kahwin mau pok duit je. Selalunya 90% begitu. Jadi bila buat hibah tu automatik hilanglah perception tu. Betul. So okay, go to the next golongan kedua. Golongan yang kedua Uncle mau bagi ialah golongan-golongan yang bujang lah. Maksudnya golongan bujang ni yang masih belum mendirikan rumah tangga. Mungkin dia ni ada sakit-sakit kronik, okey. Contohnya macam ada barah, ada kanser kah, ada sakit yang boleh dijangka mungkin 2-3 tahun lagi. Dia sudah tahu penyakitnya ni tidak boleh survive. Dan dia ni mungkin ada anak buah yang dia sayang, yang dia kasihan, yang selama ni dia pelihara, support dari segi kewangan, pembelajaran.
dan dia menginginkan mungkin anak buah dia itu dapat meneruskan pembelajaran sampai ke peringkat menara gading, dan dia mengetahui bahwasanya ibu bapa anak buah itu tidak mampu untuk hantar dia. Jadi ikatan hibah ni adalah merupakan satu medium yang boleh menyampaikan hajat pakcik itu ataupun si pemberi hibah ni untuk dia merancang memberikan hartanya kepada anak buah dia itu yang ada potensi untuk berjaya mungkin dalam bidang akademik. Jadi kalaulah dia tidak membuat ikatan hibah, anak buah ni tidak akan dapat apa-apa. Sebab anak buah ni dia bukan merupakan waris di dalam mendapat harta pusaka. Jadi golongan yang bujang ni juga perlu untuk memfailkan ikatan hibah seandainya dia berhajat merancang hartanya untuk diserahkan kepada siapa yang dia sayangi. Contoh mau serah kepada ibu bapa macam mana. Sebab yang mana kita tahu apabila dia ini bujang, waris dalam harta pusaka adalah ibu bapa dan adik-beradiknya. So itu straightforward lah, itu senang faham. Ya. Okay, golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga adalah golongan bagi mereka yang berhajat untuk menunaikan haji ataupun umrah. Sebab kita banyak mendengar apabila ibu bapa kita menunaikan haji atau umrah di mana pemergian dorang tu diakhiri dengan kematian di Mekah. Kita tidak tahulah dia punya kita tidak tahu ajal tu kan. Jadi benda-benda begini kadang-kadang ibu bapa ni dia susah hati apabila mau jalan. Diorang memang senang hati untuk pergi Mekah, tapi diorang susah hati adakah diorang boleh balik lagi kah, kan? Seandainya diorang meninggal di sana, apa yang perlu buat. Jadi ikatan hibah ni adalah satu medium yang boleh dirancang oleh bakal-bakal haji atau bakal-bakal orang yang ingin pergi umrah ni melakukan ibadah di Mekah dengan tenang. Di mana kalau seandainya ditakdirkan Allah mereka ni pergi meninggalkan dunia, diorang sudah merancang pun harta tu sama siapa mau bagi, macam mana mau dibahagi, berapa banyak mau dibagi, diorang pun sudah merancang. Dan ini akan menenangkan lagi proses ibadah mereka di Mekah maupun di Madinah. So itu kalau diorang pergi Mekah, sebelum diorang pergi Mekah tu diorang takut ada apa-apa, jadi diorang buatlah dulu ikatan hibah. Tapi kalau diorang selamat sampai ke Diorang Malaysia, selamat sampai tidak masalah sebab so hibah tu masih on ke tidak? masih on. Okey, hibah ni untuk pengetahuan semua, apabila penghibah memberi hibah kepada si penerima di antara bapa dengan anak ataupun datuk dengan cucu, hibah ini boleh ditarik balik pada bila-bila masa mengikut kemahuan si penghibah. Tidak ada masalah. Yang itu yang perlu kita faham. Okay, so ya itu jelas. So kita next to the next golongan keempat dalam sesi ini. Golongan yang keempat adalah golongan korporat, golongan peniaga, golongan businessman yang kita tahu. Golongan korporat ni bukan ramai di Malaysia, tidak ramai yang ada di Sabah. Sebab dorang ni kira golongan limited edition lah. Maksudnya bukan semua golongan korporat ni ramai. Jadi mereka ni dorang boleh tahu sudah antara ramai anak-anak ni manakah anak yang berpotensi meneruskan legasi perniagaan mereka. Seandainya peniaga ni ataupun bisnes corporate person ni tidak membuat ikatan hibah, chances untuk perniagaan dia itu lingkup adalah tinggi. Kenapa? Contohnya macam gini. Dia mempunyai satu legasi perniagaan yang besar, di mana apabila dia meninggal dunia, dia memerlukan seseorang yang boleh meneruskan, yang berpotensi dan mempunyai ilmu yang lengkap terhadap perniagaan tu. Bukan semua anak-anak korporat ni mempunyai talent di dalam menguruskan perniagaan. Mungkin bukan korporat sajalah, mungkin asalkan perniagaan macam perniagaan kedai makan. Ya. Kalau korporat tu mungkin dia ada sistem dia yang lebih teratur. Macam mana pemberian kepada next kalau ada pelakunya kematian, mungkin
Mungkin kalau ada kedai macam kedai makan, itu mungkin lebih relevan lah. Ya betul, sebab apa? Bukan semua toke nih, anak-anak mereka berminat untuk meneruskan perniagaan. Jadi apabila ikatan hibah ni tidak dibuat dan harta itu terpaksa difaraidkan, maka ada kemungkinan perniagaan itu akan tutup disebabkan mereka terpaksa jual perniagaan tersebut untuk mendapatkan nilai bagi mengagih-agihkan bahagian faraid masing-masing. Mungkin ini bisnes yang SNM lah, small and medium industry. Iya betul, SME Sebab, lah. SME ya. Sebab memang banyak pun yang jadi bila seorang bapa tu dia memulakan perniagaan, lepas tu bila bapa tu meninggal, perniagaan pun ikut Betul. tutup. Sebab mungkin sebab hal ni lah, mungkin sebab tidak tahu siapa yang perlu dialihkan kuasa tu. Iya betul. So kita buat rumusan, ada 4 golongan. Ya, Golongan pertama, golongan pertama adalah mereka yang duda yang berhajat untuk bernikah semula supaya menghilangkan persepsi isteri baru itu untuk mengikis harta. Golongan kedua adalah golongan bujang yang masih belum mendirikan rumah tangga tapi berhajat apabila mereka tu meninggalkan dunia, berhajat untuk memberikan harta kepada ahli bukan waris, contohnya macam anak buah kan, ataupun anak saudara yang jauh yang dorang fikirkan lebih susah dan perlu dibantu. Dan golongan yang ketiga ni adalah mereka yang ingin mengerjakan haji, ingin mengerjakan umrah tapi masih risau keadaan kesihatan mereka, yang risau mungkin mereka akan meninggal dunia di Mekah ataupun di Madinah. Dan yang terakhir itu adalah golongan peniaga, di mana peniaga ini kalau tidak menghibahkan berkemungkinan legasi perniagaan dorang akan tutup disebabkan tidak ada anak yang meneruskan perniagaan mereka, yang minat itu tapi tidak dapat meneruskan disebabkan perniagaan itu terpaksa dijual bagi mengagihkan harta faraid tersebut. Itu sajalah. Ya. Golongan yang actually ada 12 golongan. Betul, tapi dalam sesi ini kita sentuh 4 golongan. Ada banyak sudah golongan yang sudah disentuh dalam video-video sebelum ni. Ya. So boleh refer. So dalam masa 2-3 minit lah, boleh buat sharing. Okay, ini bukan iklan, ini bukan promotion ataupun ini bukan consultation. Hanya ingin bagi knowledge, info kepada orang di luar sana, especially orang Sabah, kenapa hibah ni sangat penting untuk mereka. Hibah ni sangat penting disebabkan melalui tindakan hibah ni barulah orang Islam di Sabah ni mengetahui bahawasanya Islam ni adil, memudahkan. Sebab selalunya apabila berlakunya pengagihan pemberian harta pusaka mengikut faraid, majoriti mengatakan portion yang diberikan itu tidak adil, di mana portion seorang isteri cuma dapat 1/8 dan anak perempuan hanya mendapat 1 bahagian, anak lelaki mendapat 2 bahagian, sedangkan responsibility itu lebih banyak anak perempuan yang lebih bertanggungjawab daripada anak lelaki. Jadi benda-benda begini dapat dikikis pemikiran orang awam terhadap pengagihan faraid ini apabila dia melakukan ikatan hibah. Sebab ikatan hibah ni dia boleh merancang harta tu kepada siapa yang dorang mau bagi, macam mana dorang mau bagi. Mungkin dia sudah merancang harta dia tu dibahagi secara rata ataupun dibagi kepada isteri tu lebih sedikit disebabkan oleh pemergian seorang suami itu. Jadi ikatan hibah ni adalah membantu mereka untuk melaksanakan pemberian itu mengikut kehendak si pemberi itu sendiri. Jadi apabila ikatan hibah ni tidak ada orang tahu, rupanya ada satu medium yang di mana satu instrumen di mana benda ini boleh memudahkan si pemberi hibah kepada orang yang dorang sayang, tidak kisahlah sama ada isteri, anak-anak maupun mungkin cucu yang dorang rasakan lebih berkeperluan. Mungkinlah seorang datuk ini
dia berkemampuan untuk memberikan cucunya contoh yang dalam golongan istimewa tu tadi. Jadi benda-benda ini sangat memudahkan orang kita untuk memberikan harta mereka tu kepada golongan sasar yang mereka hajatkan. Sebab dorang tahu cucu bukanlah seorang pewaris, walaupun dia berketurunan dengan saudara sedaging dengan si pemberi hibah tu. Okey, mudah-mudahan info ni akan sampai kepada orang yang sepatutnya, okey, dimanfaatkan oleh orang yang sepatutnya, bukan dieksploitasi ataupun disalah anggap. Tapi inilah inisiatif kami buat video ni untuk memberi lebih banyak knowledge dan manfaat. So itu je, nanti kita jumpa lagi di video akan datang, isu akan datang insya-Allah. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum.